Okey. Tekan sikit. Kemasan ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah anak-anak pun saya dah hantar tadi. Alhamdulillah. Belanjanya kemas rumah. Mestilah nak bagi rumah bersih, selesa. Alhamdulillah. Macam inilah isteri saya. Tapi kan, saya rasa macam lapar. Boleh tak saya nak sarapan sekarang? Nak sarapan? Jom kita pergi ke dapur. Tapi sebelum sarapan, apa kata kita tengok Selamat Pagi Malaysia boleh? Jom. Sampai tu kita on TV dulu. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dan Selamat Pagi Malaysia. Edisi Selasa 9 Januari 2024 bersama dengan saya Irfan Syamil Nasution, bersama dengan saya Raja Sufia Raja Arif. Okey, tadi hanya lakonan semata-mata. Sebab hari ini banyak topik yang berkisarkan tentang kekeluargaan sebenarnya. Betul. Jadi apa yang boleh kita lakukan untuk mengisi masa bersama dengan anak-anak dan juga pasangan kita? Hari ini kami akan bawakan kepada anda khususnya berkenaan dengan kekeluargaan. Betul. Dan hari ini kita akan bawakan juga topik berkaitan bagaimana untuk ibu bapa mendidik anak-anak dan juga bagaimana kita sebagai masyarakat dapat membantu untuk mengurangi kes jenayah yang berlaku terhadap kanak-kanak di Malaysia. Betul. Kerana itu juga antara perkara yang cukup membimbangkan buat kita semua. Jadi perlu untuk kita sentiasa berwaspada dan mengetahui apakah antara isu-isu semasa supaya kita tidaklah ataupun anak-anak kita menjadi mangsa terjerumus dalam jenayah itu kan? Betul. Jadi untuk kita mulakan permulaan pagi ini, kita lihat terlebih dahulu paparan berita. Ya, jom kita saksikan di sebelah sana. Okey, ini berita baik buat rakyat Malaysia apabila penimbang tara kes tuntutan Sulu bersalah kena penjara 6 bulan. Ini perinciannya sebenarnya. Penimbang tara penyangat Sepanyol Gonzalo Stampa dijatuhi hukuman penjara 6 bulan kerana menghina mahkamah ataupun dalam bahasa Inggeris contempt of court, ada kata Datuk Seri Azlina Othman. Dan kini Disember lalu Datuk Seri Azlina sendiri pergi ke Sepanyol untuk memantau perbicaraan terhadap Stampa di Mahkamah Jenayah Madrid. Dan Stampa didakwa dengan amalan profesion tanpa kelayakan selepas segera secara kontroversi mengarahkan Malaysia membayar 14.92 bilion kepada sekumpulan 8 warga Filipina yang mendakwa diri mereka adalah pewaris Kesultanan Sulu. Dan pada 29 Jun 2021, Mahkamah Tinggi Madrid mengeluarkan penghakiman selaras dengan undang-undang kesnya memutuskan bahawa Malaysia telah dipanggil secara tidak wajar dalam prosiding pelantikan penimbang tara. Baik, dan antara perinciannya seterusnya iaitu mahkamah membatalkan pelantikan Stampa, semua tindakan prosedurnya dan memerintahkan supaya Malaysia dipanggil dengan betul dan memulakan semula prosiding timbang tara. Pembatalan pelantikan Stampa kemudiannya dikekalkan oleh Mahkamah Perlembagaan Sepanyol. Stampa merupakan seorang penimbang tara Sepanyol yang terlibat dalam kes undang-undang berkaitan Malaysia dan waris Kesultanan Sulu. Keputusan kes berkenaan adalah penting bagi Malaysia kerana ia berpotensi membatalkan semua keputusan yang dibuat oleh Stampa. Kemudian kes terhadap Stampa dilihat sebagai satu langkah penting dalam menangani apa yang kerajaan Malaysia anggap sebagai tuntutan palsu dan tidak berasas terhadap negara oleh sekumpulan individu yang kononnya waris Kesultanan Sulu. Ya, dan sebagai konteks penimbang tara ini adalah satu cara penyelesaian untuk kita menyelesaikan konflik di luar mahkamah. Dan Stampa merupakan seorang arbiter tetapi telah melakukan penghinaan terhadap mahkamah dan dia telah didakwa dan telah disabitkan kesalahan, dipenjara selama 6 bulan dan tidak boleh bekerja selama setahun. Betul. Okey, dan seterusnya perincian yang kedua, silakan Sophie. Iaitu berkenaan dengan pengukuhan fiskal negara. Antara perinciannya di sini iaitu paras hutang negara dijangka berkurangan menjelang tahun 2028 dengan pengukuhan fiskal berterusan. Menurut Menteri Ekonomi Yang Berhormat Rafizi Ramli, sasaran defisit fiskal 5.0% bagi 2023 disasar dapat dicapai dan juga sasaran defisit tahun 2024 sebanyak 4.3% yang dijangka akan boleh dicapai susulan penyasaran semula subsidi. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Menteri Ekonomi yang diadakan di Putrajaya. Ya, jadi kita mengharapkan paras hutang negara memang dapat berkurang menjelang tahun 2028. Seterusnya kita akan lihat perincian berikutnya berkaitan dengan Akta Eksploitasi Kanak-kanak yang akan diperkukuh. Kajian meluaskan skop perlindungan undang-undang ini, apa yang kita akan utarakan juga di Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Dan kerangka undang-undang sedia ada bagi menangani isu berkaitan eksploitasi seksual dalam talian terhadap kanak-kanak sedang diperkukuh ketika ini. Dan langkah-langkah perkukuhan itu merujuk Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-kanak 2017 ataupun Akta 792, iaitu kesalahan berkaitan dengan bahan penganiayaan seksual kanak-kanak dalam talian. Dan dalam satu kenyataan media, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Seri Azlina Othman menjelaskan ia melibatkan 6 kategori kesalahan dengan hukuman dan tempoh pemenjaraan selama 5 hingga 30 tahun serta sebatan. Dan
Fakta ini juga memperuntuk lain-lain kesalahan seksual terhadap kanak-kanak dalam talian, termasuk penggantungan kanak-kanak. Jadi, mana-mana warga tempatan yang melakukan kesalahan terhadap seorang kanak-kanak di luar negara boleh dianggap melakukan kesalahan tersebut di dalam Malaysia mengikut Seksyen 3 Akta 792. Jadi, ini amaran kepada mereka di sana untuk tidak melakukan sebarang jenayah seksual terhadap kanak-kanak di Malaysia. Ya, betul. Baik, dan perbincangan ini juga akan kita bawakan sebentar lagi di Selamat Pagi Malaysia. Dan seterusnya juga berkenaan dengan banjir di Pahang, sedikit perinciannya, iaitu bilangan penduduk terjejas banjir di Pahang kekal, iaitu antara perincian di sini kesemua mereka ditempatkan di 26 pusat pemindahan sementara PPS yang dibuka di daerah Rompin, Maran dan Pekan. Menurut portal info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat, penduduk paling ramai dipindahkan adalah di daerah Rompin, iaitu 620 orang yang ditempatkan di 10 PPS yang telah pun Baik, dibuka. itu berkaitan dengan banjir dan pada hari ini akan bermulanya Petronas Malaysia Open 2024. Jadi peminat sukan badminton negara, anda boleh saksikan bersorak bersama RTM berikan sokongan padu kepada pemain Malaysia dan boleh saksikan secara langsung kejohanan badminton terbuka Malaysia 2024 dari 9 Januari hingga 14 Januari 2024 di RTM. Tonton juga penstriman langsung secara percuma di aplikasi RTM Klik. Mudah je, klik saja. Klik sahaja. Okey, dan hari ini juga insya-Allah akan berlangsungnya juga iaitu berkenaan dengan sidang media bintang RTM. Jadi anda boleh saksikan